Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Subjek bahasa Melayu kita pada hari ini ialah penulisan bahagian C iaitu karangan jenis cerita. Tajuk cerita yang cikgu akan ajar kamu ialah pengalaman berkela bersama keluarga. Dalam video pembelajaran kali ini, cikgu akan membuat kelainan sikit lah, iaitu cikgu akan menggunakan video pengalaman untuk mengajar kamu bagaimana untuk menulis karangan yang menarik. Apakah itu karangan jenis cerita? Karangan jenis cerita ialah karangan tidak berformat yang menceritakan tentang sesuatu peristiwa. Jadi ini ialah tips menulis karangan jenis cerita. Jadi cikgu ada beri beberapa tips yang boleh kamu ikuti bagi mendapatkan markah cemerlang. Jika murid memilih untuk menulis karangan jenis ini, murid perlu kreatif untuk mengolah dan mengembangkan isi karangan supaya jalan cerita menarik dan sampai ke hati pembaca. Cikgu percaya kamu semua pernah menulis karangan ini. Tapi biasanya masalah yang dihadapi oleh murid-murid ialah kamu tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan idea ke dalam bentuk penulisan. Sebab kamu perlu berhati-hati dengan penggunaan tata bahasa dan juga struktur ayat. Biasanya murid-murid yang memilih karangan jenis ini, mereka biasanya sudah pernah melalui pengalaman tersebut ataupun pernah membaca di dalam buku cerita. Ada juga murid yang hanya menggunakan imajinasi mereka untuk mereka cerita agar lebih menarik. Seterusnya, cikgu faham karangan jenis ini adalah sangat penting untuk kamu berimajinasi. Tetapi harus ingat, jalan cerita yang kamu tulis itu perlulah logik, tidak mengarut atau melebih-lebih, tidak meleret. Biarlah pembaca yang membaca karangan kamu itu boleh faham dan proses jalan cerita yang dibaca. Selain itu, agar karangan kamu lebih menarik, kamu boleh selitkan peribahasa seperti simpulan bahasa, perumpamaan, kata-kata hikmat dan sebagainya di dalam karangan kamu. Sebagai contoh, untuk karangan bertemakan gotong royong, kamu boleh menggunakan peribahasa seperti bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Begitu juga dengan pengajaran, kamu boleh selitkan pengajaran di akhir karangan kamu agar kamu dapat markah yang lebih baik. Sekarang kita belajar tentang teknik menulis karangan jenis cerita. Yang pertama, seperti biasa, kamu perlu baca soalan karangan. Bila kamu baca, kamu perlu gariskan kata kunci supaya kamu lebih jelas dengan kehendak soalan. Jika soalan ini tentang pengalaman cuti sekolah, pengalaman semasa cuti sekolah, maka kamu perlu menulis tentang percutian atau aktiviti yang dilakukan semasa cuti sekolah. Seterusnya yang kedua, kamu boleh merancang bermula daripada pendahuluan kepada isi dan akhir sekali penutup. Dalam bahagian pendahuluan, perkenalkan tajuk karangan, kaitkan tajuk karangan dan bagi petunjuk kepada pembaca karangan kamu ni tentang apa. Cukuplah kamu tulis dalam 3 ayat
Okay, tidak perlu hurai isi dalam bahagian ini. Dalam perenggan isi pula, okay, kamu perlu tentukan berapa isi yang perlu kamu masukkan di dalam karangan kamu. Okay, kalau 3 isi, maksudnya 3 perenggan. Bagaimana cara untuk menulis isi? Kamu boleh menggunakan formula 1AT 2AH. 1AT maksudnya 1 ayat topik, 2 ayat huraian. Untuk murid yang cemerlang, murid yang boleh menulis karangan dengan baik, mereka boleh menulis 1 ayat topik, 3 ayat huraian. Kesilapan murid yang biasa cikgu nampak ialah kamu suka tulis ayat topik atau isi utama saja dan tiada ayat huraian. Okay, kamu biasanya terus ke isi seterusnya. Tidak ada huraian tentang ayat topik yang telah kamu tulis di awal perenggan tadi. Jadi perlu ingatlah untuk dapat markah bahasa, buatlah ayat huraian. Okay, kita akan tengok contoh dalam karangan sebentar nanti. Untuk bahagian penutup pula, kamu buatlah rumusan keseluruhan isi. Okay, kalau cerita pengalaman, tulislah apa perasaan kamu dan harapan kamu. Tapi mesti ingat, jangan ulang ayat. Okay, ayat yang sudah ada di dalam isi tidak perlu kamu masukkan lagi di dalam bahagian penutup. Ini akan menjejaskan markah kamu. Seterusnya, ACD Bambi. Pernahkah kamu dengar teknik menulis karangan cerita menggunakan teknik ACD Bambi? Kamu boleh menggunakan formula ACD Bambi dalam bentuk peta minda ataupun kerangka karangan. Biasanya di dalam kelas cikgu pernah ajar kamu menulis kerangka karangan sebelum menulis karangan dengan lengkap. Okay, jadi teknik ini kita gunakan untuk memudahkan kamu untuk mengeluarkan idea ke dalam bentuk penulisan supaya jalan cerita kamu lebih terancang dan teratur. Ini juga penting supaya kamu tidak ulang semula isi. ACD Bambi bermaksud apa, siapa, di mana, mengapa, bila. Okay, selain itu kamu boleh masukkan jugalah kata tanya yang lain seperti berapakah, okay, dan sebagainya. Okay, akhir sekali, okay, adalah sangat penting untuk kamu semak semula keseluruhan karangan kamu dari segi tanda baca dan aspek tata bahasa supaya tidak akan menyebabkan markah kamu tu dipotong. Janganlah pula karangan kamu sepatutnya layak mendapat A, tetapi oleh kerana banyak kesalahan ejaan, markah kamu pula dipotong. Okey, sekarang mari kita lihat contoh karangan. Okey, soalan karangan ini, semasa cuti sekolah, kamu berkesempatan untuk berkelah bersama keluarga di pantai. Ceritakan pengalaman kamu semasa perkelahan itu. Okay, jadi kamu boleh menggunakan 3 aspek yang terdapat di sini, sama ada kamu boleh menggunakan pengalaman kamu untuk menulis karangan ataupun kamu boleh menggunakan pengalaman membaca, okay, melalui buku cerita ataupun berimajinasi. Okay, imajinasi ini mungkin kamu pernah tonton dalam televisyen. Okay, kemudian kamu terjemahkannya ke dalam bentuk penulisan. Okay, jadi pada kali ini cikgu akan menggunakan video pengalaman supaya kamu boleh nampak bagaimana menulis karangan ini bermula dari pendahuluan kepada isi dan seterusnya kepada penutup. Jom kita lihat video ini.
Tadi kamu sudah lihat video pengalaman berkelah di tepi pantai. Cikgu percaya kamu semua pernah melalui pengalaman berkelah dengan keluarga. Sekarang mari kita lihat bagaimana menulis idea dan isi menggunakan teknik Asidi Bambi. Cikgu buat dalam bentuk peta minda. Cikgu keluarkan Asidi Bambi iaitu apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan bila. Suka cikgu ingatkan kamu betapa pentingnya menulis peta minda ataupun rangka karangan sebelum menulis karangan yang lengkap. Cikgu tahu kamu risau tidak cukup masa untuk menulis karangan, tapi perlu ingat peta minda ataupun kerangka karangan ni dapat bantu kamu untuk mengeluarkan idea dan susun idea dengan teratur di dalam perenggan. Cara ini untuk pastikan kamu tidak ulang semula isi. Untuk peta minda ataupun kerangka karangan, kamu tidak perlulah menulis ayat yang lengkap. Memadailah jika kamu tulis kata kunci saja. Tidak perlu tulis panjang. Berdasarkan video yang kamu tonton tadi, kamu boleh menggunakan kata tanya yang terdapat dalam paparan ini untuk mengeluarkan idea untuk menulis karangan. Sebagai contoh yang ada di sini, apa? Karangan ini tentang apa? Apakah yang berlaku minggu lepas? Apakah aktiviti pada hari itu? Dan apakah perasaan kamu? Biasanya perasaan ni kita letak di bahagian penutup. Seterusnya siapa? Siapakah yang menyertai perkelahan? Siapakah yang mencadangkan perkelahan itu? Dan siapakah yang memandu kereta? Seterusnya untuk kata tanya di mana? Di manakah perkelahan itu? Kamu boleh masukkan juga ayat tanya yang lain. Seterusnya bagaimana? Bagaimanakah cuaca pada hari itu? Kamu pergi ke sana dengan apa? Seterusnya mengapa? Mengapakah kamu lambat tiba di sana? Di sini kamu boleh menggunakan imajinasi kamu untuk menjadikan karangan kamu itu lebih menarik. Sebab sangat penting untuk kita menulis karangan yang dapat menimbulkan perasaan kepada pembaca. Seterusnya bila? Bilakah perkelahan itu? Jam berapa kamu tiba di sana? Jam berapa kamu balik ke rumah? Bila kamu sudah menulis kata-kata kunci di dalam peta minda ini, jadi mudah untuk kamu menyusun isi karangan yang perlu kamu masukkan di dalam pendahuluan, isi dan juga penutup. Baik, kita lihat pendahuluan untuk karangan berdasarkan video yang kamu tonton tadi. Pada cuti sekolah yang lalu, bapa membawa kami sekeluarga pergi berkelah di pantai Tanjung Aru di Kota Kinabalu. Kami pergi ke sana bersama Pak Cik dan Mak Cik serta saudara mara saya. Kami bertolak ke sana pada pukul 7 pagi dengan menaiki kereta yang dipandu oleh ayah. Kenapa ada dua warna di sini? Untuk tulisan yang berwarna kuning, ini yang cikgu maksudkan tadi, ayat topik. Ayat topik ataupun isi utama, idea utama. Biasanya idea utama tu berada di hadapan. Kemudian diikuti dengan ayat huraian yang berwarna biru. Biasanya ayat huraian ni kamu tulis dalam 2 atau 3 ayat. Kalau kamu cuma menulis ayat topik saja ataupun idea utama saja, maka markah kamu pun juga akan kurang. Selepas menulis pendahuluan, kita masuk ke bahagian isi. Kita mulai dengan permulaan cerita.
Kami tiba di destinasi tepat jam 8 pagi. Kelihatan tidak ramai pengunjung di kawasan pantai disebabkan cuaca hujan pada awal pagi. Selepas itu, kami mencari tempat di bawah pokok lalu membentangkan tikar. Abang dan kakak membantu ayah memunggah barang-barang dari bonet kereta. Saya pula membantu ibu menyusun pinggan dan lauk pauk yang dibawa dari rumah. Ini ialah permulaan cerita di mana kamu menceritakan semula apa yang berlaku di awal aktiviti perkelahan. Kita masuk ke perenggan kedua, masih lagi di perenggan isi. Masih lagi permulaan cerita. Kami berehat sebentar sambil menjamu selera hidangan sarapan yang dimasak oleh ibu. Kami berasa sangat teruja melihat pemandangan indah di sana. Kami berasa tidak sabar-sabar untuk bermain di tepi pantai. Perenggan seterusnya iaitu perenggan isi yang ketiga. Ini adalah klimaks cerita. Klimaks cerita maksudnya ini di tengah-tengah cerita. Selepas makan, kami segera menukar pakaian renang lalu bermain di tepi pantai. Kakak dan adik membina istana pasir menggunakan baldi kecil. Saya dan sepupu bermain bola sepak dengan gembiranya. Setelah puas bermain bola sepak, kami meminta izin ibu dan bapa untuk mandi dan bermain di gigi air. Kami dinasihati untuk sentiasa menjaga keselamatan dan tidak berenang di kawasan laut. Perenggan seterusnya iaitu perkembangan cerita. Kami sempat mengutip kulit-kulit siput dan merakam gambar keluarga untuk dijadikan kenangan. Pakcik dan makcik juga mengambil kesempatan bersiar-siar di kawasan pantai yang bersih dan indah itu. Sebelum berangkat pulang, kami membersihkan kawasan perkelahan untuk menjaga kebersihan kawasan pantai. Di sini cikgu ada masukkan juga nilai. Nilai murni di dalam cerita ini. Perenggan terakhir iaitu penutup. Dalam perenggan ini, kamu boleh ceritakan bagaimana aktiviti itu berakhir, dan juga perasaan kamu. Sebagai contoh di sini, jam menunjukkan sudah pukul 1 tengah hari. Kami pun pulang ke rumah. Saya berasa sangat seronok dengan aktiviti perkelahan pada kali ini. Saya berharap agar dapat meluangkan lebih masa dengan aktiviti berkemah pula di pantai itu pada masa akan datang. Tadi aktiviti perkelahan. Harapan penulis ini ialah aktiviti berkemah pada masa akan datang. Jadi di sini ada 3 aspek iaitu menceritakan bagaimana aktiviti itu berakhir, kemudian ada juga menceritakan perasaan dan juga harapan. Baik, kita sudah selesai dengan penulisan isi bagi setiap perenggan. Jadi ini ialah karangan yang lengkap selepas semua perenggan digabungkan. Jadi itu sahaja untuk penulisan bahagian C pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa subscribe dan like video.